Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan, Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. So, hari ini Cikgu nak sambung satu lagi bahagian berkaitan dengan pengajian perniagaan STPM semester 1. Okey, so hari ini kita akan bincang berkaitan dengan faktor-faktor pengeluaran dalam bab pertama. Okey, dalam bab pertama iaitu perniagaan dan persekitaran. Okey. So, faktor pengeluaran ni dibagi kepada 5 iaitu modal insan, bahan mentah, modal, teknologi dan keusahawanan. Okey, ini adalah fakta khusus. Jadi make sure eja dengan betul. Jangan confuse dengan apa yang kamu dah belajar dalam ekonomi atau perniagaan tingkatan 4 dan 5. Okey, untuk pengajian perniagaan ni dia gunakan konsep iaitu bahan mentah, modal, modal insan, teknologi dan keusahawanan. Okey, contohnya dalam ekonomi kamu belajar modal insan ni sebagai buruh. So di sini dipanggil modal insan. Okay, so be careful lah. Okay, so kita pergi kepada konsep faktor pengeluaran. So faktor pengeluaran ni merujuk kepada input. Apa yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu barang atau perkhidmatan. Okay, input maksudnya what you need untuk menghasilkan suatu barang atau perkhidmatan. Okay, so dia ada 5 iaitu bahan mentah, modal, modal insan, teknologi dan keusahawanan. Okay. Kalau kamu perhatikan gambar ni, ini adalah contoh sebuah perniagaan. Okay? So, perniagaan ni dia perlukan 5 input. Satu, modal insan, iaitu pekerja yang menyumbangkan tenaga mental dan fizikal. Dia perlukan modal, iaitu duit untuk mulakan perniagaan atau menggunakan alatan seperti kuali, okay, bangunan dan sebagainya. Dia perlukan seorang usahawan atau dikenali sebagai keusahawanan. Itu pihak yang menggabungkan semua faktor ni. Okey. Dia perlukan teknologi, itu kaedah. Kaedah untuk mengeluarkan barang atau perkhidmatan. Dan akhir sekali dia perlukan bahan mentah. Okey, untuk menghasilkan barang. Okey. Alright. Kita mula dengan yang pertama, iaitu modal insan. Okey, modal insan ni rujuk pada individu yang menyumbangkan tenaga mental atau fizikal dalam aktiviti perniagaan. Okey. Tenaga kerja yang menyumbangkan tenaga mental atau fizikal. Okey. Dan modal insan ni boleh dibagi kepada pekerja mahir atau pekerja kurang mahir. Okey, pekerja mahir maksudnya mereka ada pengalaman, yang kurang mahir ni mereka yang tak ada pengalaman atau kurang pengalaman. Okey. Contohnya, perniagaan perabot ni perlukan pekerja seperti pengendali mesin pemotong kayu. Okey, dia perlukan kerani kewangan. Dia perlukan pengurus kilang. Itu dipanggil modal insan. Pihak yang menyumbangkan tenaga mental dan fizikal. Okey. Yang kedua, modal. Modal maksudnya pelaburan. Okey, pelaburan yang menghasilkan pulangan pada sesebuah perniagaan. Okey. Kekayaan atau pelaburan yang boleh menghasilkan pulangan. Jadi kita melabur supaya mendapat pulangan. Okey. So modal ni mungkin dalam bentuk wang tunai atau aset. Okey. Contohnya, kalau kamu nak melibatkan diri dalam sebuah perniagaan, contohnya nak buka sebuah restoran, mungkin kamu ada bangunan. So, bangunan ialah modal untuk kamu. Ataupun kamu ada wang tunai, katakan RM100,000. Wang tu digunakan untuk mulakan perniagaan. So, modal ni mungkin berbentuk wang ataupun aset. Okay? Contohnya, perniagaan perabot telah belanjakan RM500,000 untuk membeli 5 mesin pemotong kayu dan 2 mesin selek untuk menghasilkan perabot. So, RM500,000 tu dipanggil modal. Okay? Kenapa dia melabur RM500,000 ni dengan harapan mendapat pulangan? Okay? Boleh meningkatkan keuntungan pada masa akan datang. Okay? Alright. Keusahawanan. Keusahawanan ni rujuk pada individu yang menggabungkan faktor-faktor pengeluaran. Dialah orang yang menggabungkan faktor untuk menghasilkan barang atau perkhidmatan. Dia menggabungkan bahan mentah, modal, modal insan, teknologi untuk menghasilkan barang atau perkhidmatan. Dan keusahawanan ni orang yang berani mengambil risiko. Risiko maksudnya ketidakpastian. Mungkin berjaya atau gagal. Perniagaan yang kita mula tu tidak semestinya berjaya. Jadi dia menanggung risiko. Okey. Contohnya, seorang individu mulakan sebuah perniagaan perabot dengan menggunakan simpanan peribadi sebanyak RM300,000. So, dia mulakan perniagaan ni dengan harapan berjaya, tapi tidak semestinya berjaya.
RM300,000 tu mungkin hilang begitu saja kalau perniagaan tu gagal. Itu dipanggil menanggung risiko atau mengambil risiko. Hanya usahawan saja yang berani mengambil risiko. Okey? Okey, yang berikutnya bahan mentah. Bahan mentah ni boleh rujuk pada input-input atau sumber semula jadi yang digunakan untuk menghasilkan barang atau perkhidmatan. Okey, apa bahan yang digunakan untuk menghasilkan barang? Mungkin berbentuk barang siap atau barang separuh siap. Contohnya, kalau kamu ada sebuah kilang papan, bahan mentah ialah kayu balak. Okey, kalau kamu ada sebuah kedai runcit, bahan mentah ialah barang siap, iaitu beras, gula yang dibekalkan oleh pemborong. So, can be barang siap. Okey. Kalau kamu ni seorang pengeluar perabot, mungkin kamu gunakan barang separuh siap. Contohnya papan, okey, kayu untuk menghasilkan perabot. Okey. Contohnya perniagaan perabot memerlukan kayu dan selek untuk menghasilkan perabot. Ini panggil bahan mentah. Okey. Teknologi rujuk pada kaedah. Guna keyword kaedah. Okey, kaedah atau cara untuk menghasilkan barang atau perkhidmatan. So, kaedah tu dipanggil teknologi. Okey. Kenapa teknologi penting? Kalau kamu guna kaedah yang baik, boleh melancarkan aktiviti pengeluaran. Kita boleh keluarkan barang dengan cepat, boleh menjimatkan kos, keluarkan barang cara besar-besaran. Itu pentingnya teknologi. Okey. Contohnya, kalau kamu perhatikan sekarang ni, bank banyak menggunakan teknologi. Dia banyak bergantung pada mesin ATM. So, waktu operasi bank ni 24 jam. Okey, bila-bila masa pengguna boleh menggunakan mesin untuk menyimpan wang, keluarkan wang, buat pindahan, buat bayaran dan sebagainya. Dan mereka juga boleh menggunakan kaedah e-perbankan. Semua ini berkaitan dengan teknologi. Okey. Contohnya, perniagaan perabot menggunakan teknologi Taiwan untuk menghasilkan perabot. Okey, kenapa guna teknologi Taiwan? Sebab Taiwan ada teknologi atau kaedah yang lebih baik. Okey. Alright, so cikgu dah bincang 5 faktor pengeluaran. Tengok contoh soalan. Kalau soalan tanya, nyatakan 5 faktor pengeluaran. So, jawapannya 5 faktor pengeluaran ialah apa? Bahan mentah, teknologi, keusahawanan, modal insan, modal. Jadi, kamu dapat 5 markah. Kalau soalan kata uraikan 3 faktor pengeluaran. Bagi satu fakta, satu uraian. Okey, contohnya modal insan. Uraian, individu atau tenaga kerja yang menyumbangkan tenaga mental dan fizikal dalam proses pengeluaran. 2 markah. Okey. Modal merujuk pada pelaburan yang dibuat oleh perniagaan untuk membawa pulangan pada masa akan datang. Teknologi merujuk pada kaedah yang digunakan untuk menghasilkan barang atau perkhidmatan. Okey, kamu dapat 6 markah. Soalan C, jelaskan 5 faktor pengeluaran yang digunakan dalam aktiviti pengeluaran perabot. So, salin balik sebahagian soalan. 5 faktor pengeluaran yang digunakan dalam aktiviti pengeluaran perabot ialah 1. Bahan mentah. Bagi satu uraian, 1 contoh. Okey, yang kedua, modal insan. Bagi uraian dan contoh. Okey, jadi kamu dapat 4 markah. Contohnya modal insan 1 markah. Individu yang menyumbangkan tenaga mental dan fizikal dalam proses pengeluaran 1 markah. Terdiri daripada pekerja mahir dan tidak mahir 1 markah. Lepas tu berikan 1 contoh berkaitan dengan pengeluaran perabot. Jadi 5 kali 4 kamu dapat 20 markah. Okey. Alright. Harap apa yang cikgu sampaikan ni bantu kamu. Jadi kalau perlukan maklumat tambahan, bolehlah kamu layari blog Cikgu Kartik, blogspot.com, dan jangan lupa subscribe, like dan share video cikgu. Kalau ada komen, bolehlah kamu bagi komen. Okey, jika ada sebarang pertanyaan, bolehlah kamu kemukakan dalam komen kamu. Okey, sekian, terima kasih ya.